Hai Yuka, nama saya Aisyah daripada Fakulti FPP tahun 2 ambil course Business Administration. Nama awak boleh perkenalkan diri? Boleh. Nama saya Muhammad Luqman Arif bin Kamarul Zaman, merupakan pelajar FSSK Psikologi tahun 2. Boleh tak introduce lagi background anda macam uh, dah berapa lama boleh panggil Luka kan? Okey. Dah berapa lama Luka dalam volunteering ni sebab kita tengah buat session interview kan? okey. So nak interview Luka, berapa lama Luka dah start apa volunteer dalam bahasa Melayu? Sukarelawan. Sukarelawan, dalam bidang sukarelawan. Dah berapa lama Luka buat? Sebenarnya saya sukarelawan ni taklah konsisten. Tapi kalau nak kata start tu, kita start daripada sekolah menengah lagi lah. Sebab di sekolah menengah tu adalah di mana program-program bantu orang banci ke, bantu orang tua ke orang emas ke apa semua kan. Jadi tapi yang tu atas bawah bawah sekolah. Kalau nak kata masuk ala universiti ni apa semua ni adalah di mana di bawah KSS, Kelab Sukarelawan Siswa. Jadi saya kebanyakannya join program bawah tu je lah. Kelab sukarelawan mahasiswa. Sukarelawan Siswa. Boleh tak Luka explain apa fungsi kelab kesukarelawan mahasiswa? Okey. Untuk KSS tu adalah di mana satu platform yang menyediakan khidmat komuniti kepada masyarakat lah. Kisahlah dari segi bantuan makanan, dari segi bantuan servis ke apa ke, tapi memang lebih kepada volunteer. Dan tapi saya sebagai ahli biasa, bukan ahli, saya tak join sebagai ahli pun, tapi apa-apa program yang melibatkan KSS tu saya akan join lah. Dia orang exco tempat ahli KSS lah yang mencari program apa yang nak buat, itu je lah. Jadi agak lama juga saya taklah berkecil sangat, tapi ada join dalam 3 bulan adalah join aktiviti sukarelawan. Berarti next 3 bulan join sukarelawan. So bermakna yang KSS So setiap kali dia dalam masa setiap 3 bulan akan ada program kesukarelawan diorang ataupun luar Luka pun masuk. Luar pun saya ada juga. Cuma untuk KSS tu dia ada je program dia, tapi cuma saya masuk 3 bulan sekali. Tak kisahlah dari KSS ke dari luar ke, saya sendiri akan masuk 3 bulan sekali macam tu. Okey, antara semua volunteer yang Luka pernah masuk, boleh Luka ceritakan satu volunteer dalam masa 2 tahun yang memberi impak setakat ni, memberi impak kepada diri Luka. Dan Luka macam impak tu dia memberi kebaikan juga kepada Luka dan juga bisa memberi efek kepada orang sekeliling. Just short brief. Okey. Saya ingat lagi masa tahun lepas SEM 2 di mana citra sukarelawan C5 lah, di mana doktor suruh buat satu program yang boleh membawa kepada kebaikan komuniti. Jadi kami sekumpulan yang consist of 5 orang buat pergi rumah anak yatim, buat program kat sana. Program. Okay, so Luka, since Luka dah jawab soalan Nisa, 2 soalan which is dah berapa lama terlibat, dan terangkan aktiviti which is kebaikan adalah kebahagiaan. Okay. So itu adalah apa yang Nisa faham is that title tu adalah di mana Luka dan rakan-rakan Luka pergi ke rumah anak yatim dan menemukan mereka dan mengenali mereka. Betul? Sebab nak memahami situasi mereka kerana mereka adalah tidak sama seperti kita yang lain ni. Nah, so di mana Luka cakap kita memberi kasih sayang kepada mereka sebagai seorang kakak dan seorang abang. Nah, okay. So untuk soalan yang seterusnya Luka, kalau boleh Luka jawab, apakah faedah dan kepentingan aktiviti tersebut kepada Luka dan rakan-rakan Luka serta kepada anak-anak yang Luka jumpa di rumah Bakti Ain? Okey. Kita tahu bahawa volunteer ataupun makna istilah sukarelawan itu adalah tidak mengharapkan balasan. Dia berasal daripada kita punya will, kita punya keinginan apa semua. So, untuk faedah diri sendiri berkaitan pasal duit ke apa tu, saya tak nak setelah bab tu sebab itu ada program. Dan apa saya nak katanya, faedah kepada diri sendiri adalah kita dapat mendisiplinkan diri kita untuk sentiasa berbuat baik. Kadang-kadang kita tak semestinya buat program untuk kita baik. Kadang kalau kita nampak sampah,
sedang kita titipkan. Itu pun nama sukarelawan diri sendiri untuk tolong. Walaupun benda tu sekecil-kecil alam apa semua kan. So, untuk diri saya sendiri, memang dia memberi impak kepada saya sebab sentiasa berbuat baiklah orang lain apa semua kan. Untuk kawan-kawan saya pun sama je. Kita orang boleh nampak bahawa kita orang ni sudi mengambil tenaga, mencurahkan ruang, memberi ruang tenaga apa semua kepada anak yatim. Semata-mata nak tengok dia orang tu happy, lepas tu seronok apa semua. Sebab kita pun ada game juga hari tu. Kita buat main game apa semua. Dan kemudian untuk anak-anak yatim itu sendiri, siapa je tak seronok apabila dia orang dapat hadiah, dia orang dapat pension, dia orang dapat buat aktiviti-aktiviti yang seronok lah. Sebab kita bukannya buat aktiviti yang menyeksa dia orang punya fizikal. Just enjoy, happy-happy apa semua kan. Dan satu lagi untuk komuniti. Saya nak bahawasanya dengan program saya yang saya pernah buat ataupun pernah saya join apa semua ni, orang lain boleh nampak lah bahawasanya kita memerlukan kasih sayang daripada masyarakat juga kepada golongan seperti anak yatim. Sebab dia mungkin betul satu company ataupun kata apa macam rumah bakti Nak kan ada juga dia punya duit sendiri apa kan, dana sendiri. Tapi apabila kita menyumbang tu, kita meringankan beban dia orang lah. Sebab kat mana lagi kalau kita nak sumbangkan duit kan dekat anak yatim lah. Supaya dia orang pun selagi dia orang hidup, selagi itulah kita dapat kita mereka pahala lah. Kalau untuk orang Islam apa semua kan, untuk Muslim, dia orang dapat berbakti kepada society ni. Betul, setuju. Okay, Luka, for the next question kan, kan since Luka jumpa anak-anak yatim kan, mesti ada seorang tu yang Luka tertarik. Maksudnya macam situasi dia ataupun cara dia bergaul dengan Luka, cara bergaul dengan orang-orang yang dianggap kakak dan abang. Luka bertemu dengan dia, apa perasaan Luka dan apa perasaan dia bila dia bertemu? Dan nak tahu juga siapakah dia ni? Okay. Saya mungkin dah lupa nama dia, tapi dia seorang lelaki dan yang berumur darjah 2, iaitu 8 8 tahun. tahun. So, bila kita tanya dia dari mana kan, dia daripada Kelantan. Lepas tu, apa dia buat? Yang sedihnya yang kata menyentuh kita perasaan ni, dia dari kecil lagi tolong kat dia jual kuih semua. Daripada pagi sampai petang. Dan macam kita tahulah gimana dalam drama apa semua kan, tu bukan sekadar rekaan sebab memang betul-betul ada orang juga macam tu kan. Nak pergi sekolah, nak tunggu tempahan dekat warung kedai apa semua, pergi sekolah. Tu balik sekolah pula, tolong nak jual apa semua kan. Jadi, bayangkan terpaksa diorang tolong mak dengan ada duit apa semua kan. Kita yang hidup senang ni macam mungkin tak boleh relate, tapi bila dia cerita tu macam sedih lah. Sedih. Dan masa perasaan dia pun menangis jugalah masa dengan cerita tu apa semua lah, dia menangis satu. Tapi mungkin dia taklah menangis kuat sangat sebab dia dah biasa kan. Jadi bagi kita ni rasa macam nak tolong lagi lah dia apa yang patut selagi kita mampu. Itu je. Setuju. So dia adalah merupakan budak kecil lagi lah, belum lagi sekolah menengah kata. Setuju tak? Sebab dia tolong ibu dia jual kuih dan sebagainya. Okay. Untuk yang soalan seterusnya Luka, kan, dekat sini saya ada tulis menyatakan kesan aktiviti yang Luka buat, which is yang game Luka seperti Luka cakap tadi, Luka dan rakan Luka ada buat permainan untuk menceriakan budak-budak tersebut. Apakah kesan aktiviti tersebut terhadap mereka, anak-anak kecil yang rumah bakti lain? Okay. Macam konsep kita bawakan adalah kebaikan ataupun aktiviti-aktiviti yang kecil-kecil tu. Saya nak mengajarkan bahawasanya tak kira lah kita ni status apa, kaya ke, miskin ke, lepas tu dan latar belakang yang ada pendidikan tinggi ke, pendidikan rendah ke, tetaplah berbuat baik kepada orang ramai. Itu yang saya nak terapkan. Dan kebaikan ni adalah benda yang kita tak nampak kesannya dalam masa terdekat. Contohnya kalau kita buat baik sekarang, mungkin tak dia balas sekarang.
mungkin akan dibalas masa kita besar nanti. Tapi sekecil-kecil itulah yang orang kata dia fikir apa semua. Seperti orang kata yang pepatah Inggeris kata macam what goes around comes around, right? Ya, betul. Betul. So apa aktiviti yang Luka dah buat? Macam boleh tak bagi contoh aktiviti? Aktiviti tu Aktiviti Nusantara. tu macam mengisi masa diorang lah, macam mewarna. Masa kita orang main Radio Rosa, kita main berlakon kebaikan, macam tu lah. Apa kebaikan yang awak boleh buat lagi kepada, dari kebaikan ni tak semestinya kepada orang je tau, kepada binatang sendiri pun. Sebab binatang pun ada perasaan dia orang juga. Setuju, setuju. Bukan macam tadi lah. Yang tadi kita kena kacau tu lain eh. Kacau tu lah. Lain eh. Okay. So, okay. Untuk, kan, Luka cakap tadi, Luka dan rakan-rakan Luka membuat sukarelawan tadi adalah disebabkan sebuah projek yang Luka terlibat dalam kelas Luka, betul? Sure. So, apakah penambahbaikan yang Luka bakal buat untuk program tu? Contoh macam seperti saya pun mengambil subjek tersebut pada semester ni, which is sekarang itu kita tengah buat interview. Jadi, apa penambahbaikan atau macam solusi untuk Luka memberi kepada saya untuk macam nasihat lah untuk kita buat program tu? Faham. Macam tu, apakah nasihat? Bagi saya, sebab kita sebagai student, tak ada lagi lah orang kata duit yang banyak kan, apa connection, mungkin adalah yang kita boleh minta tolong daripada pihak universiti kan. Tapi saranan saya, kalau nak buat program tu, make sure bersesuaian lah, apa memberi impak kepada diri dengan orang tu, yang kita target lah. Tak kisahlah berapa orang, 10 orang ke 15, which is baik ke tak baik kan. Jadi tak perlulah kita nampak gag sampai nampak besar-besar. Macam kan sekarang kat social media kita tunjuk sana sini, so Betul. tak perlulah kita senyap-senyap je lah. Sini aja, and then tak perlu nak besar-besar, sebab besar-besar nanti tak boleh nak urus, last sekali tak buat juga. Jadi biar orang kata target kita kecil dalam 20 orang, tapi masing-masing semua dapat. Kalau kita besar, lepas tu tak cukup ini, tak cukup itu. Jadi tak boleh jugalah dari segi kebajikan, ahli kumpulan dengan kebajikan orang yang kita nak buat kebaikan tu pun tak terjaga juga. Okay. So Luka, sini saya ada lagi 3 soalan. Okay. So boleh tak Luka beri pandangan Luka sendiri tentang kepentingan dan kesan aktiviti sukarelawan yang Luka dah buat bersama rakan-rakan Luka? Apa pandangan Luka? Kan setiap program kita buat mesti ada postmortem, betul tak? So apa pandangan Luka dan pandangan rakan Luka masa berbincang postmortem tersebut? Okay. Ini saya cerita bukan konteks yang program saya buat je, yang program KSS buat, program daripada universiti luar pun bukan. Okay, yang saya boleh nampak adalah kesan ataupun kesan baiklah kepada diri sendiri ni, kita dapat bergaul dengan orang lebih ramai, dan kita dapat blend dengan diorang, like communication apa semua kan. Sebab selain sukarelawan buat baik apa semua ni, kita perlu ada satu skill, iaitu komunikasi. Sebab kalau tak ada komunikasi, akan banyak misunderstood happen apa semua. So dalam menguruskan program apa semua, komunikasi amat penting. Jadi setiap yang saya join program sukarelawan, saya dapat belajar skill komunikasi. Sebab tu saya dapat belajar skill untuk bersedia bertindak, orang kata. Dan boleh tidak bersedia untuk tidak bersedia, orang kata. Pepatah tu bersedia untuk tidak bersedia, betul? Ya, apa-apa macam orang dah tetapkan kita punya tugas, tolong jaga ini. Tapi tiba-tiba orang lain kekurangan kaki tangan apa semua kan, kekurangan manpower. Jadi kita pun bersedia untuk backup 80% itulah sukarelawan. Dan lagi kalau buat tolong packing makanan untuk orang banjir, pindah barang-barang orang banjir dekat pusat perumahan lah. Itu lagi lah yang di mana kita kena ambil inisiatif sendiri nak bertindak, jangan tunggu orang bagi apa kita. Macam itulah. Okay. So next one is okay, sorry soalan tu dah dibuat. Okay, macam okay, so last one. Apa pandangan Luka kan? Macam Luka program ni mungkin tak first bagi Luka buat kan? Mungkin ada rakan-rakan yang dalam golongan yang kumpulan dengan Luka tu first time buat, betul? So masa dia first time buat program sukarelawan, apa nasihat Luka kepada dia? Boleh tahu tu. Apa?
Sebab yelah dia tak ada basic dan sebagainya. Uh, Maksudnya dia join sukarelawan tu, dia pun dah ada will untuk tolong orang kan. Tu dah basicnya, nak tolong orang. Feel to Ah, help. Okay. will to help. So apa yang kita boleh bagi dia punya nasihat adalah bagaimana sentiasa bersedia lah apa arahan, dan sentiasa alert dengan persekitaran apa semua. Dan dengan arahan yang betul-betul. Kalau ada orang atas lah, macam kita ni ahli volunteer je, ada orang atas bagi taklim apa maupun catat atau ambil take note betul-betul supaya tak ada masalah nanti. Nanti kalau mangsa tanya nak pergi mana, taklah terheki-heki nak tanya orang lain pula, nak tak mana kat barang tu. Jadi macam saya katalah, dah ada basic untuk tolong orang, just kita tampung dari segi sedia lah, supaya sentiasa bersedia apa semua. Dan saya boleh katakan every program tu memang seronok tapi penat. Penat tu memanglah orang katakan akhir-akhir. Jadi kita tak boleh nak kata kerja kita ni penat lepas tu kita boleh rehat separuh jalan. Maksudnya kalau kerja kita dah settle, kita tolong orang yang banyak kerja pula. Maksudnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing lah. Jadi sama-sama. Habis sama-sama, mula sama-sama, habis sama-sama. Macam tu lah. So itu adalah program saya cakap kali nama dia. Program kebaikan adalah Kebahagiaan. kebahagiaan. Okay. So itu habis for the first interview. Kita go next for the next interview. Okay. So Luka tadi dah explain program kebahagiaan adalah keceriaan. Kebaikan adalah kebahagiaan. Kebaikan adalah kebahagiaan. So sekarang apakah program kedua yang impak juga memberi impak besar kepada Luka? Program kedua. Yang kedua program kedua biasa saya pernah join di bawah KSS, kelab sukarelawan siswa di mana food bank, nama dia food bank. Jadi kita kena paket kan 500 kotak untuk mangsa bangsa. Paket makanan Paket makanan. Kotak tu adalah biskut, adalah macam-macam lah bahan tu. So 500 kotak lah. 500 kotak untuk mangsa bangsa. Boleh Luka explain sikit apa tu kelab sukarelawan siswa? Okay. Kelab sukarelawan siswa ni adalah satu kelab di bawah UKM, di mana dia satu platform yang memberi peluang kepada mahasiswa-mahasiswi untuk berkhidmat kepada masyarakat. Tak kisahlah dari segi menyumbangkan tenaga ke, menyumbangkan masa, menyumbangkan wang ringgit. Semua memang kata sukarelawan lah, dalam konteks sukarelawan. Okay, Luka. Yang paket makanan tu di bawah kelab sukarelawan mahasiswa ni berapa lama dijalankan? Adakah dalam masa sehari, 2 hari atau seminggu? Dia dalam masa 2 hari je, iaitu Sabtu dan Ahad. Tapi saya bertugas pada hari Sabtu lah. Sebab hari Sabtu tu dari pukul 7 pagi sampai dah pukul 4 petang. 7 pagi sampai 4 petang. Kenapa tak penat ke? Tak penat. Sebab apa? Sebab kita orang ni memang orang kata ada niat nak tolong tu takkan penat lah orang kata. Itu macam saya kata lah. Tolong-tolong kan. Kumpulan ni terehat, kumpulan ni pula yang buat kerja apa semua. Since benda tu pack makanan berada di UKM. So penghantaran makanan tu adalah berlaku di dalam UKM ataupun di penghantaran makanan di luar UKM. Okay, sebelum tu saya nak clarify yang masa kita orang paket makanan tu bukan di UKM. Kita orang paket makanan dekat satu kilang makanan, ada yang dekat Bangi tu. Dekat Bangi, kat Kajang. Dekat Kajang. So kita orang pergi kat sana lah. Tak ingat nama Aku lupa tak ingat nama. Lupa, tapi kat Kajang tu kita orang paket makanan dekat sana. Dan 500 apa semua lah. Dan makanan tu akan distribute dekat masa-masa lah. Masa-masa. Kita orang cuma package je lah. Dia orang di sana lah. Distribute. Okay. Apakah yang, okay, since Luka memberi saya 2 program yang berbeza. Tadi program kesukarelawan di rumah anak yatim. Sekarang persoalan paket makanan. So, untuk yang paket makanan ni, apakah faedah dan kepentingan aktiviti ni kepada Luka? Dan juga rakan-rakan Luka yang juga turun ke padang untuk tolong packing di bawah kelab ni. Okay. Kita dapat tahu yang saya kata kita boleh menyumbang kepada tenaga, masa
dan RM1 kan. Tapi walaupun kita tak mampu nak sumbangkan tiga-tiga, at least salah satu pun dah okey dah. Sebagai contohnya, macam saya tengok paket makanan. Orang dah keluarlah duit untuk beli makanan apa semua kan. So diorang dah laksanakan diorang punya sukarelawan. Jadi saya ni pula dengan kawan-kawan menyumbang tenaga dan masa untuk paket barang. So masa tu lah kita tolong apa semua lah. Walaupun kita tak mampu nak bagi duit sebab kita student kan. Tapi masa dan tenaga tu kita boleh bagi. Itulah kata uh, impak lah kepada saya yang kita boleh tolong dari segi tu. Kadang orang tak nak join sebab tak nak lah sebab kena keluar duit lah, kena keluar apa lah semua kan. Jadi cari je sukarelawan yang menggunakan tenaga saya je. Okay, keseorang apa kelab sukarelawan ni dia buka kepada semua orang ke ataupun dia buka kepada orang yang di-apply sahaja? Dia buka kepada semua orang lah. Maksudnya boleh cari dekat laman sawang apa Telegram rasmi UKM apa semua cari bila dia dah buka open ahli untuk KSS, masa tu lah daftar. Dan dia akan tutup lah dia punya application. Jadi tak adalah untuk tahun 1 saja ke, untuk tahun 2 saja ke. So tak kisah tahun berapa pun kita. Tak kisah pun. Asalkan dalam tempoh tu dia buka punya keahlian. Okay. Seterusnya, kan masa Luka buat aktiviti kaki makanan, Luka jumpa tak orang-orang yang dah lama berkejaya dalam sukarelawan ataupun dia berkejaya dan pada masa lapang dia pun buat sukarelawan. Ada jumpa seperti itu tak? Luka pun buat networking ke, berconnection dengan saya? Saya boleh katakan satu-satunya insan di FEP yang terkenal Aulia. Jadi masa saya akan bekerja sukarelawan untuk food bank ni, saya jumpa beliau Aulia tu, saudara Alia di food bank. Dan ketika itu saya ingatkan dia hanyalah insan biasa-biasa macam saya, tetapi sangat luar biasa. Iaitu selain ini dia pernah pergi ke luar negeri untuk sukarelawan. Dan sebagai contohnya baru-baru ni dia baru balik daripada Sarawak. Iaitu volunteer di Sarawak dari 4 November hingga 17 November. Tapi untuk pengisian aktiviti saya tak tahulah. Tapi adalah dia punya pemakluman gambar-gambar dia di Sarawak apa semua. Jadi nak katanya dari situ saya dapat tahu yang bila Aulia ni dah ada connection untuk join volunteer ni volunteer tu, saya pun ambil peluang jugalah. Dengan tidak langsungnya saya pun tengok which adalah program ni nak join jugalah. Dengan secara tidak langsungnya daripada program food bank tu dapat berterusan saya join Pelbagai program. melalui Aulia, saudara Alia tersebut. Okay, so the next one is that sekejap kita buat short interview for the next program sebab kan kesutukan masa, betul? Okay, apakah penambahbaikan masa Luka food packing ni, apa penambahbaikan yang Luka boleh bagi tahu kepada mereka kalau mereka nak buat lagi food bank dan packing makanan ni? Macam saya boleh katakan banyakkan lagi lah orang nak tolong tu. Sebab saya rasa diorang hadkan bilangan orang, KSS hadkan bilangan orang. Saya pun tak tahulah kenapa. Bukan sebab 500 tu jumlah yang bukan sedikit. Sebab bayangkanlah 7 pagi sampai 5 petang kan aku akan. Masa Luka tu berapa kumpulan dan berapa orang yang ada pada hari kejadian masa packing terus? 20 orang je. 20 orang untuk 500. 500. Banyaknya. Tak disangka. So macam kalau boleh banyakkan kepada up lagi lah ke 40 orang tu, saya rasa is better lah. Sebab yelah bukannya kita nak berkira sangat kalau anak orang kerja, tapi kalau lagi banyak kita boleh buat lagi bagus lah. Lagi cepat lagi bagus. Okay, Luka. Untuk soalan last saya, kan? Sekejap saya cari soalan tu. Okay, macam saya tak pernah ada background untuk sukarelawan. Saya tak tahu apa yang perlu saya buat dan sebagainya. Luka yang dah ada pengalaman daripada sekolah menengah, apa nasihat Luka kepada saya, seorang orang yang baru nak mula untuk membuat program ataupun join program sukarelawan? Untuk mula-mula saya nasihatkan saudara Bisa ni mungkin kalau tak boleh nak konsisten volunteer, mungkin boleh jadi volunteer yang menarik minat. Sebagai contohnya, sebagai contoh lah, kalau
saudari minat tengok motor ke ada tekan So, ada. contohlah saudari suka yang vibe-vibe macam lumba ke ataupun event-event yang besar ke saudari join yang tu dulu tak apalah dia punya volunteer selektif tak apa Aha. volunteer selektif jadi Voluntary selektif tu apa? dah Sikit-sikit. tu Sikit je. tu terma yang boleh kata saya maksudnya kita memilih untuk volunteer Oh, macam okay. macam event-event besar je kita join Kata lah pula pergi. kita 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 pilih event-event besar je untuk volunteer. Kalau event-event kecil tu macam tak nak lagi lah. Tapi dengan event-event besar tu lama-lama kalau ada event besar satu join. Lepas tu kali kedua, kali ketiga bukan. Best juga apa volunteer ni. Kata apa je program yang boleh patut volunteer terus join. Dengan tidak langsung lah dapat membina apa semua. Itu je lah. Sekiranya macam tak boleh juga setengah program volunteer ni ada juga memberi allow. Boleh cari di internet apa semua sekarang boleh bagi RM50 sehari, RM80 sehari. So tak apalah kalau buat kerja volunteer dengan bersebab nak dapat duit, tak apa, mula-mula. Serius. Serius. Mula-mula kau Sebab kita kan student, so student. duit tak Tak ada. ada. Lagipun kita bukan dapat free-free lah apa Betul. benda kita buat kerja juga kan. Semi bekerja lah kan. Tapi yang lama macam tak apalah. Lama-lama bila dah join, rasa kita boleh nak go dengan volunteer yang tak ada allow. Macam tu juga. Since Luka kata ada certain volunteer yang memberi allow dan ada yang tidak memberi allow. Kan? Macam Lisa, okay, mungkin di bawah universiti Lisa tak nampak, tapi mungkin di luar Lisa nampak. Tapi kalau Luka boleh tak memberi macam apa-apa website ataupun nama website yang di bawah Malaysia yang buat volunteer, tak kisah sama ada secara selektif ataupun non-selektif. NF event. And NF event. Lepas tu boleh saya tak pernah join lagi tapi ada yang pasal ni Jom Run Jom JOM O-N MM Jom Run. Run. Oh, okay. Dia adalah fun run tapi banyak dia punya tema dan mungkin akan cari kat situ universiti lah jaga checkpoint apa semua. Tapi saya tak pernah join lah tapi adalah dia punya tu. Kalau Luka kan, since Luka kenal Risa macam mana, Luka agak-agak akan ajak tak Risa sebagai orang yang tak pernah volunteer untuk pergi volunteer bersama Luka nanti? Boleh sekiranya bisa pergilah. Single feel free. InsyaAllah free. Doktor jaga kita. Bukan tau. InsyaAllah free. Kita orang kawan. Sebab kadang kadang ni dia apa ni kita tak apa pun dia jadual tak Darjah tak sama kami. sama kan. Saya FVP, dia FSSK doktor. Jadi tak boleh lah nak tentukan masa macam tu. Tapi kalau free InsyaAllah ada rezeki kalau ajak. InsyaAllah boleh ikut lah. Betul-betul setuju tu. So tu je. Luka, thank you so much untuk join Lisa pada petang ni. Minta maaf ganggu Luka. Sebab doktor, Pokemon doktor dia tengah kelas. Dia pun kelas kejap untuk interview. But terima kasih Luka untuk interview dengan Lisa. Sekejap walaupun sekejap mengambil masa Luka. Dan minta maaf sangat sebab ganggu Luka. And thank you so much untuk joining. Okay, cool. So thank you. Good luck to Risa untuk assignment ni. Okay, bye.